Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kawan. Seperti biasa, sebelum Pak Long mulakan live ni, kita mulakan dengan bacaan umum kitab. Kita hadiahkan pada Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW, dan juga kita sedekahkan kepada kedua bapa kita, pada guru kita dan pada mereka yang telah berkorban jiwa dan raga untuk membenteras keganasan Kemini pada tahun 48 sampai 89 ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selamat datang kawan ke Pak Long. Mesti ramai kan ni. Pak Long ni macam mana? Suka jawab buat pagi, suka buat potang kan. Tak tentu waktu bila buat live. Macam itulah sebenarnya Pak Long tak suka terikat tu tak. Kita bila kita dah bersara ni kan, kita waktu kita tu pokok dah kita je. Kita gunakan waktu kita tu bergantung pada kesenangan kita lah, keadaan kita, kesesuaian masa kita ya. Jadi tu kadang-kadang waktu Pak Long buat lah tukar-tukar. Tapi apapun kita masih lagi ni kita dah part terakhir lah ni, kisah pemberontakan bersenjata komunis di Melaya ataupun di Malaysia. Okey, kita macam belum kata tadi, kita masih lagi bercerita tentang pemberontakan bersenjata komunis di Malaysia. Kita dah sampai semalam, kita dah sampai peringkat peringkat kedua pemberontakan bersenjata dia, yang mula pada tahun 68 sampai katalah sampai 89 lebih kan. Dan dengan confidentnya pihak penganas komunis ni dia kata sampai tahun 1975 dia akan dapat menawan Malaysia dan akan dapat menjadikan Malaysia ni sebagai republik komunis ya. Tapi ternyata lah apa yang dia cerita-ceritakan tu jadi angan-angan je lah kan. Tak ada apa, tak dapat dah. Macam belum kata, sekali lagi kita kena mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada anggota keselamatan kita, tentera ataupun polis, yang sanggup berkorban nyawa untuk menjaga keamanan negeri kita dan memastikan kita ni tak ditawan oleh Kemini. Dan paling istimewa sekali kepada unit cawangan khas atau special branch polis, kepada atuk-atuk, abang-abang yang dah bersara tu kan, cawangan khas tu. Pak Long mewakili rakyat Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih ya. Kalau tidak, cakap adat dia lah kan, kalau tidak kerana jasa dia orang ni cukup cekap dalam memantau dan buat risikan, belum tentu lagi kita sekarang dapat menikmati keamanan yang kita rasa sekarang ni kan. Itu dah. Jadi sama-sama lah kita ucapkan apa kata kawan-kawan kat sini yang ramaikan tulislah terima kasih SB kan. Jangan kita musuh SB. SB ni banyak kerja dia, banyak jasa dia ya. Okey. Kali ni Pak Long sampai ke tahap macam semalam, komunis telah mengubah dia punya dasar kan. Dia kebanyakan memang tak boleh lah dia tengok perjuangan bersenjata memang tak berjalan. Jadi dia kembali ke masa. Maknanya kembali ke masa tu kembali mendekati rakyat lah ya. Dia kembali mengaktifkan semula kumpulan bersatu dia, gagasan bersatu dia kan, gerakan bersatu dia tu. Kalau selama ni dia lebih kepada gerakan bawah tanah dia kan, sebab dia nak memperjuangkan ideologi dia orang tu dengan mengangkat senjata. Tapi selepas dah 20 tahun lebih ya, dia pun ulang balik dia punya taktik dia tu, tak berjaya. Jadi dia mengalah lah dari segi mengangkat senjata, dia mengalah. Jadi dia kata kita baliklah pada Barisan Bersatu Komunis. Barisan Bersatu macam Pak Long cakap semalam, siapa yang tak tahu, itu adalah parti-parti politik, kesatuan-kesatuan sekerja, persatuan-persatuan yang berdaftar, semuanya berdaftar ya. Masalah sama betul belia ke, persatuan kampung ke kan, apa saja organisasi kemasyarakatan yang berdaftar kan, itu semua tu sah dari segi undang-undang. Dia masuk situ lah, menyerap masuk ke situ. Itulah dia sekarang kerja dia orang. Kata okeylah kita balik dekati rakyat, dekati masa ni orang ramai lah ya.
Jadi dia nampak satu lagi. Selama ni dia orang bukan meninggalkan, dia macam tak apa nak buat penekanan kepada penglibatan orang Melayu dalam pembabaitan orang Melayu lah dalam perjuangan mereka, perjuangan pengawas komunis ni. Jadi dia kata kita kena pujuk balik semua orang Melayu. Tapi walau macam mana pun, macam orang cakap banyak kali dalam Live Pak Long, hati orang Melayu tu dah luka. Bak kata orang kampung ni kan, once bitten, twice shy. Jadi dia kata okey, macam ni. Dia kata kita kena dekati orang Melayu. Kita kena ambil bersama hati orang Melayu. Walaupun dalam hati dia orang, macam dalam hati Cimpeng, dia tahu dia dah buat salah banyak ke orang Melayu ni sebenarnya. Sebab apa kalau kata dia buat salah banyak? Sebab selepas Jepun dah kalah tu, dia orang telah melukai hati orang Melayu. Dia buat keganasan, kekejaman, penyiksaan kepada orang Melayu. Jadi tu orang Melayu tak pernah lupa tu. Orang Melayu tak boleh terima langsung pasal komunis ni. Tapi orang Cina pun dia kata kena buat. Tu yang dia cakap tu, salah satu usaha terpenting Bersama Bersatu sekarang ni, sejajar dengan strategi kembali kepada masa atau kembali kepada rakyat, ialah meningkatkan kegiatan dan ikhtiar untuk mempengaruhi orang Melayu. Tu dah. Sebab apa bagi dia orang Melayu masih belum beri sambutan yang menggalakkan kepada perjuangan komunis di Malaysia. Yalah, siapa nak bagi sambutan kan? Sebab awal-awal lagi kau dah lanyak orang Melayu kan. Siapa ada atuk kan, atuk yang umur 80, 90 kan. Kau tanya kat atuk kau, macam mana ganasnya komunis pada orang Melayu selepas Jepun dah kalah. Macam Pak Long dulu rapat dengan atuk Pak Long. Jadi Pak Long banyak bertanya. Dan orang tua-tua kat kampung Pak Long banyak bertanya kisah-kisah silam kan tentang perjuangan komunis. Mungkin sebab Pak Long anak kelahiran Kuala Pilah lah, betul di daerah Padang Lebar kan. Padang Lebar betul KK tu dia punya mungkin besar lah. Padang Lebar kampung dia. Pak Long lahir di salah sebuah kampung di Padang Lebar tu lah. Jadi kami ini dah banyak dengar cerita kisah perjuangan nenek moyang kami, macam mana nenek moyang kami bangkit menentang pengenasan komunis Padang Lebar, orang panggil Perang Padang Lebar. Jadi dari situlah Pak Long banyak tanya tu kisah-kisah komunis ni, orang tua-tua. Dan banyaklah Pak Long dapat cerita-cerita dia kan. Jadi kita kena tahu tu ya. Itu dari situ Pak Long tahu kenapa orang Melayu tak suka komunis ya. Sebenarnya PKM kononlah, PKM dari semasa ke masa menekankan perimustahaknya sokongan terhadap perjuangan Melayu untuk merebut kekuasaan politik negara ini. Nampak Ini adalah dasar PKM kepada orang Melayu dari tahun 1948-1967. Sebenarnya tidak. Sebenarnya Parti Komunis masa 1948 sampai 1967 tu, kalau siapa ikut Pak Long punya live tu kan, dia walaupun Moskow tu dah arahkan dia orang dekati orang Melayu. Dia tak nak dekati orang Melayu. Sebab ni dia satu parti yang bersifat chauvinis. Chauvinis maknanya perkauman tau dia. Dia fikir dia tahu Melayu ramai. Kalau misal kata ramai Melayu masuk komunis, parti komunis, nanti kuasa mengundi tu dia besar. Jadi nanti bila nak memilih AJK dia orang dah Melayu naik. Tu dia tak mau. Dia nak parti komunis tu dikontrol oleh Cina. Jadi kalau dia kata dasar PKM terhadap orang Melayu daripada tahun 1998-1997 tu untuk mendekati Melayu, tak betul. Tu Cimpeng menipu. Pun dalam buku dia pun dia kata macam tu, sebenarnya tidak. Kenyataan tidak. Dia tak buat macam tu. Akan tapi pada tahun 1968, Cimpeng bertukar fikiran. Menganggap sokongan Bumi Putera tu tak begitu diperlukan. Maksud, yalah, dia tahun 1968 tak perlu. Dia confident sangat, overconfident. Lantas dia mengarahkan perjuangan persenjataan yang kedua sebelum mendapatkan sokongan Melayu. Memang kita nampak kan sebelum Pak Long buat live. Long salam nanti. Masa live yang sebelum ni kan, pada tahun 1968 tu kan dia bertindak untuk mengangkat senjata kan. Memang dia tak buat kata orang ni sesuatu untuk menarik, untuk memikat hati orang Melayu. Dia tak menggunakan barisan bersatu dia orang kat luar tu untuk menarik minat orang Melayu. Maksudnya macam ni, barisan bersatu dia orang tak ada mendekati persatuan Melayu. Macam tahun 1948 dulu, sebenarnya bukan dia orang yang mendekati parti-parti atau Bersatu Melayu, tidak. Cuma waktu tu dia
antara Melayu dengan Cina masa tahun 1948 sampai 67 tu, mereka mempunyai satu wawasan ataupun satu perjuangan, iaitu untuk membebaskan tanah Melayu daripada British. Jadi itu yang sama ada secara direct ataupun indirect, dia bekerjasama untuk mentang British. Contoh kan, macam dia nak buat bantahan, nak buat perhimpunan, nak buat tunjuk perasaan atau mogok kan. Jadi benda tu kata orang ni, it goes without saying, kata orang kampung Pak Long ni. Kau buat dan pembuat. Sebab apa? Musuh kita British. Bukan sebenarnya ada kata orang ni perjanjian understanding yang secara formal. Tak ada. Ada tapi tak adalah macam, sebab apa, masing-masing dengan masing-masing punya tujuan. Masing-masing nak merdeka. Melayu nak merdeka, Cina komunis nak merdeka, nak mentang British juga. Itu sama tu, itu yang kita nampak beberapa parti kan, sama hand in hand kata kan, berganding tangan, berganding bahu untuk melakukan pemberontak mogok ataupun harakan ataupun tunjuk perasaan ke kan, bersama-sama. Itu dia sebenarnya. Jadi Chimpeng konon-konon dia kata pada tahun 68 dia bertukar fikiran dan menganggap sokongan Imam Putra sebagai tidak begitu diperlukan. Lantas dia mengarahkan perjuangan senjata yang kedua itu sebelum dapat sokongan Melayu. Dia nak buat macam mana? Memang tak ada. Itu adalah dia punya kata-kata manis dia. Sebab apa? Kita tengok 69 dah nampak pertemuan pergaduhan perkauman kan. Atas di sini Melayu. Dan benda tu semua tu belakang tu semua tu atas pengaruh ataupun hasutan komunis juga. Ya. Harapan untuk menarik sokongan orang Melayu begitu tipis. Memang tipis masa tu. Nak selepas 13 Mei, peristiwa 13 Mei. Kedua rakyat Melayu dengan Cina masing-masing dah ada kata ni prejudis terhadap masing-masing. Itu masalah dia. Harapan sebab utama adalah kerana orang Melayu masih kental dengan kepercayaan agama Islam. Itu betul. Memang tak dapat nafikan. Melayu Islam, macam mana pun kalau kita nak, orang nak mengubah kita punya kepercayaan, kita punya keimanan terbentuk unsur kita murtad, susah. Itu betul. Tapi yang sebenar-benarnya adalah peristiwa silam antara Melayu dengan komunis tu, yang buat orang Melayu tak boleh lupa. Jadi dia kata terhadap agama dan tidak rela melibatkan diri dengan mana-mana pihak yang tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Betul. Dan tidak yakin dengan perjuangan dipimpin oleh orang Cina, pada dasarnya berteraskan Cina. Memang betul. Ini dia sebenarnya. Sebab sebenarnya dia tak yakin. Sebab apa? Dia orang corak perjuangan itu perkauman. Nampak ya? Sejak PKM berundur ke selatan Thailand pada penghujung 1950-an, masuk tahun 60 lah masa tu, sebab masa tu darurat yang pertama dah nak mansuh kan. Masa tu kan dia orang dah kalah, dia berlari undur ke sepadan Thailand sana kan. PKM tak pernah berjaya merekrut orang Melayu dari Semenanjung menjadi anggota pengganas komunis ataupun pertubuhan bawah tanah dia. Tak pernah berjaya. Kenapa tak pernah berjaya? Macam mana katalah, Melayu sudah hilang kepercayaan terhadap komunis ni kan. Sebab apa? Sebab yang perkara-perkara yang waktu silam tahun 96, apa yang komunis buat pada orang Melayu. Jadi memang dia susah lah, dia punya barisan bersatu dia susah nak masuk. Itu yang dia kata, Mak Chimpeng mengaku, dia kata selepas tu tak ramai orang Melayu yang masuk komunis ni. Ya. Kegagalan merekrut orang Melayu merupakan satu tamparan kepada PKM, terutama sekali dalam usaha propagandanya bagi menunjukkan pertubuhannya itu sebagai salah satu organisasi berbilang kaum. Seperti mana yang diinginkan oleh PKC, oleh Parti Komunis Cina. Dia orang gagal. Segelintir kader Melayu yang dihantar bagi mendapatkan latihan lanjut di negara Cina tidak pun memperlihatkan persepahaman dengan pucuk pimpinan PKM. Komunis ni terkait dengan international. Memang betul Ari. Memanglah macam PKM, Parti Komunis Melaya kita, dia kata ni, dia punya hubungan rapat dengan PKC, Parti Komunis Cina ya. Okey.
Segelintir kedai Melayu yang dihantar pun tak tak bersepahaman lah, ya. Dia hantar pergi ke China tak sepahaman dengan pimpinan PKM. Jadi ramai yang telah disingkirkan semasa oleh PKM, ya. Penyerahan diri yang Musa Ahmad, contoh kan, yang pernah menjadi pengurusi PKM, pendedahan kegiatan komunis dalam temu ramahnya dengan televisi Malaysia membuat tekanan hebat pada PKM di samping meruncingkan pucuk pimpinannya. Kan ni kan Musa Ahmad kan dia punya pengerusi tu. Wak Long Anggul. Oh, lupa lah nak beritahu kan ni lah. Okey. YT saya Wak Long, WAK, lepas tu LONG Long. Dia gambar helmet, gambar topi helmet. Ya. Siapa nak tengok Pak Long punya live yang sebelum ni, yang siapa yang terlepas, bolehlah pergi ke Pak Long punya YT, ya. Wak Long. Cari Wak Long Anggul. Dia gambar topi keledar. Okey, ya. Jadi masa penyerahan diri Musa Ahmad ni memang kata orang satu tamparan hebat lah. Kenapa ada kecelaruan antara PKC dengan PKM? Macam ni. PKM ni degil. Okey, degil. Ya. PKM ni degil. Siapa degil? PKC dan Kuomintern Moskow dah kata dapatkan sokongan Melayu. Dia tak nak. Itu yang bercelaru tu yang apa ni? Sebab apa PKC pun kata kena dapatkan. PKC pun mengakui bahawa kalau nak kuasai Malaysia ni kan, kena kontrol Melayu juga. Itu dia, ya. Okey. Jadi macam mana kata tadi penyerahan Musa Ahmad ni satu tamparan lah, ya. Kadang-kadang Melayu hantar Sanun, dia orang tak dapat kesefahaman dengan ahli majlis tinggi di PKC Sanun. Yalah, macam ni lah. Kita lain kata kita dengan lain kebudayaan dan lain kepercayaan. Itu susah nak bekerjasama tu. Okey. Parti itu juga menganggap situasi tersebut merupakan satu perkembangan serius yang mewajahkan usaha propaganda berterusan dan intensif bagi mengatasi implikasi bertentangan. Mana dia kes Musa Ahmad ni memang kes serius lah. Ialah pengurusi. Walaupun pengurusi dia tak adalah kuasa benar pun. Sebenarnya bagi Pak Long lah, ya, dia letakkan Musa Ahmad sebagai pengurusi Parti Komunis Melaya tu, orang-orang itu nak menarik hati orang Melayu jualan komunis. Konon-konon nak menunjukkan yang Parti Komunis Melaya ni bukanlah seperti yang diceritakan. Maknanya bukanlah satu parti yang bercorak chauvinis ataupun perkauman. Tengok, kau pengurusi kita pun orang Melayu. Tapi sebenarnya yang berkuasa tu Cimpeng, Sultan Agong tu. Dia yang berkuasa. Betulkah komunis dengan British bersekongkol nak menjajah tanah Melayu? Kedatangannya pun nak bebaskan. Okey, Yusman dengan soalan tu, komunis dengan British berkongkol tu macam ni. Masa Jepun menyerang tanah Melayu dan bila Jepun telah menakluki tanah Melayu, memang British bekerjasama dengan MPAJA untuk menentang Jepun. Dan British membekalkan senjata, berikan latihan kepada MPAJA. Tapi British ada motif dia, komunis ada motif dia. Kalau Yusman tengok Pak Long punya live daripada mula tu, Yusman akan tahu apa sebab dia. Tu macam Pak Long kata, kalau nak boleh pergi ke Pak Long punya YT tu, cari Wak Long Anggul. Ada pada cerita dalam tu. Okey. Risalah yang memurukkan Musa Ahmad masih tersebar dalam bahasa Melayu dan Cina. Yalah, dia buruk Musa Ahmad lah. Dia kata Musa Ahmad ni belot lah, apalah semua kan. Ini semua ni kan kita berterima kasih daripada SB kita. SB kita juga ni yang punya kerja, ya. Risalah SB kita berjaya menarik Musa Ahmad lah keluar supaya Musa Ahmad menyerah diri. Bukan senang-senang, ya. Jadi selepas Perang Dunia Kedua, maka dua tahanan ini mahukan tanah Melayu. Okey, memang British dan komunis ada sama intention. Betul. Betul tu Meruma Wangsa. Ya.
Sebab walaupun mereka bersama-sama berjuang menentang Jepun, tapi masing-masing punya objektif yang lain. British objektif dia nak mengekalkan penjajahan dia di tanah Melayu. Komunis pula nak menubuhkan Parti Komunis Moskow tanah Melayu mula dulu. Ada dua. Tapi dalam keadaan tu, masa Jepun ada tu, diorang tak dapat nak melarikan diri daripada bekerjasama. Konon-konon masing-masing tu bekerjasama. At the end of the day, pada akhir nanti masing-masing nak kencing masing-masing lah. Itu dia. Boleh tengok Palung punya live yang awal-awal tu. Ya. Dalam YT ada dah 94 lah Palung download lah. Kau tahu yang awal, kau pergi pada live Palung, satu ada Palung download biasa, satu kau tekan live. Tu ada kisah awal. Macam mana kisah awal tu Palung cerita. Habislah Palung cerita semua. Okay. Jadi kalau siapa masuk tengah-tengah ni, dia susah sikit nak faham lah. Ya? Banyak sekarang sampai peringkat akhir ni. Okey. Jadi tapi kolonis memerlukan Parti Komunis, sedangkan fahaman bersekutu juga sama jahat. Memang sama jahat, dua-dua jahat. Satu nak menubuhkan Republik Komunis, satu nak meneruskan penjajahan mereka, Merung. Kepada saudara Merung Wangsa, jawapannya betul. Dua-dua jahat. Penjajah. Apa maksud penjajah? Maksud penjajah tu adalah perompak dan pencuri. Dia perompak segala harta kekayaan negeri kita ni, negara kita ni. Ya. Jadi sama je, penjajahan komunis tu sama. Dua-dua memang nak menguasai tanah Melayu. Okey. Okey, semasa sama semula ya. Actually lepas waktu perang dingin berlaku. Memang Arish betul. Itu pun Palung dah ada terangkan kepada Palung, sebab kawan-kawan semua aktif hari ni kan. Palung layan kawan-kawan dulu lah sebelum meneruskan kan. Memang betul. Selepas perang dunia kedua ada dipanggil Cold War. Dalam live Palung dalam dulu dah Palung ceritakan dah macam mana berlaku kan. Tapi kolonis ni sikap mereka tak mewar-warkan kedudukan kolonial secara meluas dalam kolonial dunia. Dia war-warkan keburukan kolonial. Kalau nak tahu komunis ni. Selepas World War II, dia ada dua blok. Satu blok timur, satu blok barat. Satu pakatan NATO, satu pakatan Warsaw. Ya. Masa tu, selepas perang dunia kedua tu, USSR, Soviet Union, cuba nak meluaskan dia punya pahaman komunis di barat. Dia cuba, tapi gagal. Lepas tu dia tengok macam mana dia study, macam mana cara nak kalah dia orang. Dia kata, dia kata kuasa-kuasa di barat ni, dia orang ni ekonomi dia bergantung kepada anak-anak negeri jajahan dia. Nampak ya? Anak negeri jajahan dia. Jadi sebab kata itu yang Moskow kata arahkan Parti Komunis. Kita sekarang kita konsentrate pergi ke negeri jajahan dia orang. Kita kuasai dia orang. Bila kita dah kuasai dia orang, negeri barat ni akan lemah. Sebab apa? Sumber keuangan, sumber ekonomi dia orang telah dapat lemahkan. Jadi kita bolehlah berkuasa. Sebab apa? Bila sekiranya ekonomi satu negara tu lemah, rakyat akan merontak. Itu bagi dia tu. Negara saya dahulunya komunis, kini menjadi kapitalis. Dia kan, kalau kita nampak kan sebenarnya, kecuali kebanyakan lah pahaman komunis ni kan yang diperjuangkan oleh atasan je sebenarnya. Rakyat yang apa ni, kalau macam saya kata negara-negara blok timur lain lah, kecuali masa tu lah, kecuali Rusia dan China dia lain. Negeri lain macam Republik Czech ke Yugoslavia ke apa semua tu kan, dia orang sebenarnya terpaksa ambil pahaman komunis lepas dia orang telah macam dijajah tau, indirectly dia orang dijajah oleh Soviet Union. Masa Soviet Union menghalau orang Jerman, dia halau dia kuasai semua negeri-negeri ni, negara-negara ni. Bila dia kuasai itu, indirectly yang pemerintah-pemerintahan dia ni terpengaruh dengan pahaman komunis. Bukan rakyat dia orang tak ada. Kalau kita tengok betul kan kalau Palung salah ya, negeri-negeri macam Poland, Czech, Yugoslavia, dia ni tak ada pemberontakan rakyat tau.
Dia semua masuk komunis selepas Perang Dunia Kedua. China dengan Rusia tak. China dengan Rusia, dia tempat bertapaknya komunis dengan Rusia, diorang ada pemberontakan rakyat. Sebab apa? Rakyat-rakyat di negeri-negeri diorang tertindas oleh raja-raja diorang, pemerintah-pemerintah diorang, pengusaha-pengusaha diorang ataupun golongan feudal diorang. Itu yang sebenarnya PKM gagal kat sini. Sebab apa? Dia nak dia nak ikut style macam Mao Zedong, okey, pemberontakan rakyat. Ke tempat kita ni, walaupun British tu memanglah penjajah kan, tapi dia tidak sezalim seperti pemerintah-pemerintah di Rusia, Tsar tu kan, dan juga di China. Atuk nenek kita masih bekerja ke tanah sendiri, pergi ke sawat kebun sendiri. Kalau kat China, kat Rusia tu, diorang tu semua bekerja di bawah golongan bangsawan feudal. Jadi modul diorang tu tak sama. Corak kebangkitan komunis diorang tu tak sama dengan kita punya. Nampak tak? Sama juga macam Poland ke, Czech ke, Yugoslavia semua tu kan. Diorang semua tu join komunis tu sebab apa? Selepas Perang Dunia Kelima. Perang Dunia Kedua. Kelima pula. Perang Dunia Kedua. Sebab apa? Diorang punya ketua-ketua semua tu terpengaruh dengan komunis. Tetapi itu sebab lepas tu semua tukar balik semula. Kan? Kira kalau kita tengok bandingkan dengan Soviet Union, dengan Poland, dengan Yugoslavia, Czech, negara-negara yang ni lagi dulu dah mengubah pahaman ekonomi dia daripada komunis tu kepada slowly pergi ke ekonomi terbuka kan. Sebelum Soviet Union jatuh lagi. Sebab apa? Rakyat dia tak ada masalah tu. Sebaliknya rakyat dia pula tak nak menjatuhkan kerajaan diorang, komunis diorang. Itu bezanya tu, okey. Pahaman demokratik lebih bebas untuk untuk ekonomi itu yang diorang tukar tu dia nampak. Itu yang dah Soviet Union jatuh. Pasal tu. Okey. Macam China dia pahaman komunis dia masih berkekal tu apa? Dia orang tu satu bangsa dan berlainan agama tak ramai. Tak ramai sikit je. Tapi dekat Soviet Union kita kena ingat tahu, orang Islam ramai. Soviet Union tu terdiri apa? Rusia, Ukraine, Kazakhstan, segala tan kan. Segala negeri yang tan tu semua Islam. Kat Rusia tu, kat China tu Islam kuat tu. Kalau komunis ni style dia, semua orang bekerja untuk negara. Maknanya semua kerajaan kontrol. Tapi sekarang kalau dekat negeri China tak ada orang tengok. Paling tengok dia ekonomi dia, sistem ekonomi dia makin terbuka lah. Rakyat semua dah boleh berniaga sendiri, dah ramai billionaire melambak kan. Itu dia. Nampak terima kasih kerana sudi bagi komen ke bawah. Tapi sambil tu janganlah lupa tap like tap like. Okey, balik kepada Musa Ahmad menyerah tadi kan. Jadi risalah-risalah banyak nak sebarkanlah memburukkan Musa Ahmad. Okey. Dalam bahasa Melayu dan bahasa Cina juga. Kekuatan Cina invention adalah melalui ekonomi bukannya komunisme. Betul lah dia. Kalau ada tengok live Pak Long yang awal dulu, Pak Long dah ceritakan benda ni. Okey. Bezanya Rusia dengan China selepas World War II. Beza dia adalah China walaupun dia komunis tapi dia cuba memperbaiki ekonomi dia orang. Rusia pula lebih kepada pertahanan. Sebab dia nak jadi hero. Okey. Nampak tak? Kalau kau pergi, siapa dah pergi pergi ke China, kata macam mana maju China. Dia nak selepas masa Deng Xiaoping memerintah kan. All out. Kalau kau pergi sekarang, kau tak nampak China tu macam negara komunis ni tak? Tak nampak. Tak nampak langsung. Kita ingat ini negara demokrasi negara. Tak nampak. Kau bayanglah rakyat dia bebas nak pakai apa, nak drive kereta apa, rumah nak bawa mana pun. Public check still ada parti komunis, tapi orang tu semuanya.
Mana-mana dekat Republic Czech ke, dekat Republic Czech apa ni, Czech ke Yugoslavia semua tu kan, Poland semua kan, orang tua tu masih lagi faham komunis. Tapi tak apa dah, sekarang ni anak-anak muda semua dah tak ada dah, semua orang lagi prefer demokrasi, ya. Memang pemerintah komunis lebih kejam disiplinnya, betul. Dia lebih keras lah. Kau apa ni, rasuah tembak, pam, kan? Ke Malaysia tak ada dah. Ke Malaysia kau rasuah masuklah 2-3 tahun. Dia. Dekat sana kau salah gunakan duit kerajaan, hukum bunuh. Tak, macam Cina dia nampak tau. Dia nampak. Sebenarnya kalau dia strictly ikut pahaman komunis, ekonomi dia tak akan bergerak sangat. Dia terpaksa buka juga ikut pahaman demokrasi buka juga. Itu dia buka tu. Terus sekarang kita nampak dia lebih terbuka. Dia dah, dulu kan kita panggil iron curtain kan, tirai besi, sekarang dah buka. Macam tu lah. Okay? Sambil kawan-kawan, sambil tu jangan lupa tap like. Itu pun diharamkan by order baru. Ya, kalau macam di Indonesia tu hari, okay, selepas September 1965, okay, kita tahu di Indonesia September 1965 tu di mana apa ni, komunis bawah pimpinan apa ni, Aidit kan, cuba nak merampas kuasa lah. Mula-mula dia pengaruhi ketumbukan tentera, okey, untuk memberontak. Okey, jadi tentera-tentera ditangkap, jeneral banyaklah, jeneral yang besar-besar ditangkap, dibunuh, dia letak kat lubang buaya. Tapi dia tak besar, dia satu company je. Masa tu Sukarno dah tak buat apa dah, dia dah macam komunis dah menguasai semua. Tapi nasib baik Suharto cepat bertindak. Dalam masa satu hari dua hari dia tawan dia semula. Dia tangkap, dihukum semua. Itu sebab dia apa ni, yalah, kalau rakyat Indonesia lah mana yang apa ni, yang anti komunis, dia patut berterima kasih kepada Suharto. Sebab Suharto berjaya mengembalikan keadaan, memulihkan keadaan. Okey. Memang Sukarno dia bukan komunis, dia dipengaruhi. Keliling semua dah komunis. Dia telah apa ni, betul komunis, dia didalangi komunis. Dia tak boleh buat apa dah, saudara. Sebenarnya apa ni, Sukarno ni dia nasionalis. Tapi dia biarkan apa ni, komunis berkuasa, habislah. Ya, betul, dia buat idealism Nasakom. Tapi masa tu dia menganggap, masa konfrontasi itu dia menganggap Malaysia ni adalah boneka kepada British. Tengku ni boneka British. Raja-raja Melayu itu semua tu pembantaian daripada mereka, kaum komunis lah. Pembantaian. Raja apa ni raja-raja di Delhi, di Serdang, Asahan, banyak tempat lagi, semua apa ni. Nasionalis agama komunis macam ni, Rin. Okey. Dalam Melayu Pak Long pun Padang ada beritahu. Kau nampak tak? Komunis bersembunyi di sebalik nama ni. Demokratik, nasionalis. Sosialis kita tahulah memang komunis kan. Tapi kebanyakan orang bersembunyi di sebalik nasionalis dan demokrasi. Komunis boleh berkembang bawah Sukarno. So apa? Apa ni, dia tidak mengharamkan parti komunis. PKI tak diharamkan. Masa tu diorang dah merdeka. Indonesia selepas saja apa ni, Perang Dunia Kedua, diorang dah merdeka tau. Kan dia tuntut janji dia pada dekat Jepun. Jepun janji nak merdekakan. Jepun janji kat Malaysia pun nak bagi kemerdekaan. Tapi orang kita tak tuntut. Tapi di Indonesia orang tuntut. Itu yang dia claim merdeka tu. Itu yang bila Belanda, British masuk, dia perang lawan tu. Okey. Jadi masa tu kan parti-parti banyak, tumbuhlah parti komunis banyak. Dia tak haramkan. Macam kita di Malaysia, okey, tahun 48 kita dah haram parti komunis. Parti komunis cuma dapat apa ni, kata orang ni, berjuang secara berperlembagaan melalui parti daripada tahun apa ni 1940 sampai 48-nya. Lepas tu diharamkan, tu dulu kontrol. Macam Sukarno tak haramkan. Itu yang apa ni, parti komunis berluasa tu.
di bawah pimpinan Aidit. Itu je beza dia. Sebab apa? Kalau pemimpin tak nak haramkan parti komunis, kan dia buat je rakan apa kata orang ni, rakan seperjuangan dia, habislah. Berkuasa lah kami ni. Itu baiknya Soeharto ni. Dia pulihkan keadaan, PKI pun diharamkan, dia apa semua, dia habis semua 12 sahaja. Itu yang adil lagi. Itu je ya. Okey. Memang elok diharamkan awal. Dia macam ni tau. British terpaksa mengharamkan sebab apa? Dia nampak. Sekarang macam ni. Masa Perang Dunia Kedua, British dengan MPAJA kawan. Brothers in arm lah konon-konon tu ya. Tapi lepas saja Perang Dunia Kedua, masing-masing nak mencapai cita-cita masing-masing. Komunis nak berkuasa, rakyat pun komunis nak berkuasa, British nak berkuasa. Tapi komunis di Itali harmoni dalam politik negara mereka. Dia macam ni tau. Kita kena tengok studi geopolitik atau salah satu negeri tu, negara tu. Ada negara mungkin tak kata orang dia orang boleh duduk bersama. Ada negara tak boleh. Jadi kita tak boleh samakan kalau kenapa di Itali boleh harmoni, kenapa di negara lain tak boleh. Sama juga macam kat Perancis dulu kan, dia punya presiden yang menang, parti yang menang sosialis kan. Tapi dia masih mengamalkan demokrasi. Jadi kita tak boleh menyamakan tu. Kalau kata adalah tidak tepat kalau kita nak samakan perjuangan satu-satu negara tu sama saja, tak boleh. Ya. Okey. Kita sampai itu tiap-tiap like ya. Jangan lupa. Okey, Pak Long sambung dulu. Tulis kalau apa nak tulis kita komen ya. Silakan bagi komen Pak Long lalu kan. Okey, dia dah macam mana kata dia dah marah dengan Musa Ahmad ni, dia buruk dengan Musa Ahmad. Risalah tu dia ditujukan kepada komunis dan organisasi di selatan Thailand dan Semenanjung. Namun demikian, setelah mendapati perjuangan bersenjatanya yang kedua tu gagal akibat tidak dapat sokongan orang Melayu, PKM sekali lagi mengutarakan usahanya untuk menawan sokongan simpati orang Melayu. Ya. Okey, terima kasih Amrung. Okey. Pak Long pun tak adalah study sangat pasal komunis di Itali kan. Sebabnya kalau kita tengok banyak di negara-negara barat parti komunis masih ada. Tapi dah tak kuat sangat. Ya. Macam Perancis semua ada parti komunis dia ada. Kan? Cuma mungkin corak dia orang tu tidak menggunakan kekerasan. Dia orang lebih kepada berjuang melalui perlembagaan. Maknanya berjuang melalui pilihan raya, melalui parti-parti yang sah. Pak Long berapa kali ke Itali kan? 3 kali ke Itali. Tak nampak apa pun pengaruh komunis dalam tu. Tak nampak lah maknanya ada komunis di negara Itali. Macam biasa je. Last kali Pak Long pergi tahun lepas. Pak Long pergi ke Milan, tak ada apa. Bagi Pak Long, kalau ada pun diorang tu, cuma itu pahaman politik diorang je. Tapi untuk meneruskan kehidupan, diorang terpaksa juga menggunakan ekonomi yang bercorak demokrasi kan. Itu je. Kalau kita pergi ke sana, kita tengok tak ada. Tak nampaklah kesan-kesan komunis tu lah. Memang sebenarnya kalau kita tengok kan, memang Soviet Union komunis memang tak relevan sebenarnya. Kita kena kaji sejarah dia orang kan. Cuma komunis masih lagi ada ciri-ciri kuku besi, tapi tak sepenuhnya betul. Dia macam ada kata orang ni macam adalah sikit dia punya pemerintahan tu ada sikit lagi macam kata autokratif. Waalaikumsalam Tok Berko. Dia orang punya sistem pemerintahan itu masih lagi dia macam autokratif. Macam Putin kan. Dia walaupun dia macam tu kan, dia masih ada autokratif dia. Dia punya management dia. Sama juga macam Cina, macam tu juga. Ya. PKM telah mengkaji dengan sedalam-dalamnya faktor-faktor yang merintangi pernyataan orang Melayu dalam kegiatan komunis secara menyeluruh. Dia kaji.
Okey, tengok apa yang dikaji kan, nak tengok apa yang dikaji kan. Parti itu telah mengenal pasti dan menyedari bahawa benih penghalang orang Melayu daripada menyertai komunis telah disemai menjelang penyerahan kalah Jepun apabila Uni MPJA keluar dari hutan dan bertindak kejam mencetuskan pergaduhan terutamanya di Batu Pahat, Johor, Sungai Manik, Teluk Intan, Batu Kikir dan Padang Lebar. Kan pendengar tadi? Itulah punca dia. Cimpeng sini open ni dengan aku tu kesilapan dia orang. Okay. Dalam usaha untuk membersihkan PKM di kaca mata dan prasangka orang Melayu, propaganda PKM kini mendakwa bahawa bukanlah MPJA yang melakukan kekejaman tu, tapi adalah gerila pro Komintang. Tu ingat, betul tu. Ingat tak pada cerita pada awal live Pak Dong itu? Pak Long beritahu, ya, yang dia menyalahkan Komintang. Apa yang perlu dapat tahu, dia orang panggil Komintang ni bandit tau. Kita kena ingat, kita tengok sejarah awal komunis tanah Melayu ni yang mula datang parti daripada pahaman apa ni kata parti ataupun pahaman daripada Cina mula datang sekali adalah nasionalis. Komintang datang dulu tanah Melayu. Ya. Ingat Komintang datang dulu. Lepas tu barulah komunis ikut. Komunis ikut ni dia nempel belakang Komintang, ya. Okey. Parti Komintang tu memang dia sekarang ni dah berapa ni dia macam ni. Tahun 1949 kan berlaku peperangan antara komunis dengan Komintang. Komunis berjaya menghalau Komintang. Itu Komintang pergi ke Taiwan tu. Lagi ke Taiwan lah, kat Taiwan lah. Tapi kalau segi awal yang kalau sejarah tanah Melayu ni, yang mula sampai di sini Komintang. Okey. Jadi masa dalam MPAJA tu, okey, ada dua faction. Satu komunis, satu nasionalis. Nasionalis ni adalah Komintang. Dia orang ni di bawah payung MPAJA. Okey. Dia orang ni lepas tu dia orang ni bersatu dengan British. Jadi macam balik semula ke tanah Melayu ni, memang jadi komunis sekarang ni konon-konon dia nak dalam dakwah dia kan untuk menarik orang Melayu, dia kata yang bunuh-bunuh ni semua bukan dia orang, itu semua Komintang sebenarnya. KMT ataupun gerila pro KMT yang menyamar sebagai pejuang anti Jepun yang telah mencetuskan pergaduhan perkauman. Dia kata Sun Yat-sen bukan komunis, Sun Yat-sen nasionalis. Chiang Kai-shek, Sun Yat-sen, dia orang semua orang kuat parti Komintang. Ya. Okey. Pada bulan Jun 1981, Parti Revolusi Nasionalis Melayu Melaya ataupun Revolutionary Malay National Front of National Party of Malaya atau PRNMM telah ditubuhkan. Parti ini didakwa oleh komunis bermatlamat menyatupadukan semua tenaga komunis, sosialis, nasionalis, agama ke arah menubuhkan apa yang digelarnya sebagai kerajaan campuran demokratik. Yang dapat dianggap sebagai Nasakom Malaysia. Macam apa cakap tadi lah. Kan macam Soekarno kan dia kata, ulama boleh apa ni, demokrasi, komunis boleh bersatu. Macam apa ni kan. Penubuhan PRNMM ialah mahu memperlihatkan kepada orang Melayu bahawa PKM adalah parti yang berbilang kaum dan berbilang agama. Dia memang ikut celup Indonesia. Okey. PRNMM ini dibentuk berasaskan patriot macam mana panggil, semangat kebangsaan lah, ya. Okey. Patriotisme, nasionalisme dan revolusioner. Okey. Yang berasal dan Abdul Sidi, salah seorang ahli AJK pusat PKM, telah menjadi presiden PRNMM. Adalah parti. Demokratik dan komunis adalah parti, tapi marketing mana yang lebih laku? Betul. Memanglah marketing demokratik yang berlaku. Itu sebab komunis menyuruh belakang demokratik. Nampak tak? Kalau tak nak sebut dia, kau paling fikir sendirilah. Dari awal dia pernah kata, komunis bila dia bergerak bersama pasukan kata ni, dia punya bersatu dia orang, gerakan bersatu dia orang, okey, barisan bersatu dia orang,
Apabila dia bergerak bersama satu dengan mana bila dia bergerak di bawah barisan satu dengan tu untuk mendekati masalah, mendekati rakyat kan. Lepas tu dia bersembunyi di sebalik parti-parti yang menggunakan demokratik, nasionalis. Okey, nampak? Sampai sekarang ada. Okey. PRNMM ni sebenarnya bukanlah sebuah organisasi yang betul-betul wujud, tetapi merupakan satu alat propaganda untuk mengelirukan dan merosakkan pemikiran Melayu. Benar, parti tak wujud ya. Jadi negara dan rakyat lah yang tentukan jenama mana yang baik. Betul. Kata tadi, PRNMM sebenarnya bukanlah sebuah organisasi yang betul-betul wujud, tetapi merupakan satu alat propaganda untuk mengelirukan dan merosakkan pemikiran Melayu, khususnya untuk Melayu yang khususnya dan keturunan mereka serta Melayu yang tidak berada di bawah payung Barisan Nasional. Maksud itu dia aim dia orang-orang yang parti-parti pembangkang tau. Jadi konon dia ada parti dalam tubuh ni. Jadi kau tahu dah siapa-siapa parti pembangkang tu kan, dan kau tahu ada Melayu-Melayu yang duduk di bawah parti pembangkang tu. Orang tu yang dia cuba pengaruhinya. Okey. Seperkara lagi yang menjadi tumpuan PKM ialah berusaha untuk menghilangkan keraguan orang Melayu yang mempunyai fahaman agama yang mendalam terhadap sikap PKM yang tidak percaya agama dan wujudnya Tuhan. Memanglah kita telah dari dulu kita tahu kan yang komunis ni, Karl Marx ni berkata kan, komunis dia kata agama ni adalah candu rakyat. Jadi dengan ayat tu cukuplah untuk kita Melayu menolak komunis. Satu je kekurangan parti jenama komunis, mereka kejam dan senang membunuh pembangkang tak macam demokrasi. Ya. Dia macam ni. Sama je kejam, kalau nak ikut kejam tu. Dia bunuh kan, tapi macam demokrasi dia tangkap, masuk dalam penjara kan. Itu je. Tapi dia punya langkah sama, tujuan sama. Siapa yang bangkang ditangkap, masukkan. Cuma cara pelaksanaan tu beza. Satu ni dia lebih kepada lagi zalim lah. Memang hukum tembak je. Satu ni pergi tahan, pergi tahanan tanpa dipenjara, duduk dalam tu kan. Itu sebab nampak jelas yang komunis ni punya tindakan kepada pembangkang dia. Ada bunuh apa masa tahun 19 apa tu 60 tak silap balung 1968 lah. Okey. 71 di mana Chimpeng mengarahkan dia punya regimen dia, okey, membunuh mereka-mereka yang disyaki sebagai ejen-ejen kerajaan. Terutamanya kata mereka yang berumur 12 tahun ke atas yang masuk pada tahun 1962 ke atas. Nampak? Itu cara dia. Okey. Mereka lakukan ini melalui propaganda yang disebarkan atas satu lagi parti pertubuhan palsu, iaitu Parti Persaudaraan Islam atau ringkasnya PAPERI. Propaganda yang sedemikian disebarkan dalam bentuk pernyataan dan perutusan sempena Hari Raya Aidilfitri dan Hari Maulud. Kan dia kan ada radio revolusi dia kan. Okey. Dia kata kita ada parti ni. Sebenarnya tak ada. Sebab bukan senang dia nak tubuhkan parti baru tak. SB akan check, akan vet through semua tu. Tengok ada, ini ada orang komunis. Takkan lulus kan. Okay. Mengenai isu luar negara, mereka mengambil sikap anti-Soviet Union, konon-konon dia tu. Okay. Dengan dasar yang mengutuk pencerobohan Soviet Union di Afghanistan masa tu. Tahun 80-an ni dan juga pendirian anti barat. PKM menyokong perjuangan rakyat Palestin. Dia nak menunjukkan yang diorang ni dah mendekati Islam lah ya, dengan mengecam peranan negara-negara barat, terutamanya Amerika Syarikat. Berhubung isu dalam negeri, propaganda mereka memburuk-burukkan kerajaan kerana dikatakan mengabaikan tanggungjawab terhadap masalah dadah, budaya kuning dan macam-macam masalah sosial yang melanda masyarakat. Ini biasalah, ini semua kata-kata pembangkang kan.
Palung tak cerita politik. Satu cara yang dilakukan oleh kader-kader Barisan Bersatu Komunis bagi mengatasi persaingan antara Islam dengan komunis ialah menggunakan istilah sama-sama seperti sosialisme. Sosialisme Islam, dia kata. Percubaan mereka untuk mendapatkan keyakinan Melayu. Okay. Demokratik banyak. Tapi sebenarnya belakang tu dia tu komunis. Apa yang ingin ditekankan bahawa sosialisme dan sosialisme Islam digabungkan untuk membolehkan tanggapan yang dibuat bahawa sosialisme dan Islam tidak ada sebarang percanggahan. Dia cuba itu ya. Okey. Komunis juga mengeksploitasi masalah rasuah. Okey. Salah guna kuasa, penggelapan wang yang dikatakannya tidak berlaku dalam sistem sosialis. Inilah dia tunjukkan, dia kata kalau komunis dia tengok kalau kau penggelapan wang, kau pecah amanah, kau rasuah, kan dia tunjuk pam kena tembak kan. Kat Cina sampai sekarang macam tu lagi. Sosialis adalah komunis, tetapi mereka juga bergerak secara liberal. Betul lah. Sosialis ni dia cair sikit pada komunis tu je. Dalam sejarahnya, PKM merupakan sebuah organisasi Chinese-led. Maknanya memang kalau kita kaji sejarah hari, PKM ni dikuasai oleh kaum Cina ataupun Chinese base ataupun apa ni yang berorientasikan Beijing kepada berkiblat pada Beijing lah, Parti Komunis Cina, untuk mendapatkan inspirasi, nasihat dan sokongan. Itu yang betul. Ya. Keadaan ini menyebabkan Melayu menganggap PKM sebagai organisasi Cina yang memperlihatkan kecenderungan perjuangan pada kaum Cina saja. Dah tak boleh kata apa tu. Tak banyak Melayu yang menyokong dia. Macam mana katalah, kesilapan besar dia masa awal. Dia awal-awal lagi, dia ni sombong, okey. Awal-awal lagi ni dia ni angkuh, ya, mengatakan dia tak perlukan orang Melayu. Salam tuan, ingin bertanya konsep ketuhanan dalam PKM. Pak Long tak tahulah tu. Kalau tanya tu konsep ketuhanan tu, tak tahu macam mana lah. Wallahu alam lah. Kan? Susah nak cakap lah. Tapi yang kita nampak, kalau macam Karl Marx kata, agama tu lah candu rakyat. Kan? Tapi itu Pak Long tak tahu. Susah nak cakap lah. Apa? Berdasarkan pengalaman Pak Long lah, masa Pak Long pergi ke Rusia, masa selepas kejatuhan Soviet Union, Pak Long berpeluang pergi sana atas kerja lah kan. Pak Long berjumpa dengan ramai orang Islam. Dan Pak Long berjumpa ramai orang Kristian. Dia punya Kristian yang dahsyat, ortodok yang Kristian tau. Kristian janggut panjang, pakai jubah tu kan, ortodok punya. Cuma apa yang Pak Long tanya dia orang, dia orang tak dibenarkan berkumpul kat masjid. Kalau kau nak apa tu, ke rumah kau je lah. Dan tak ada sekolah-sekolah berorientasikan Islam, macam madrasah semua tak ada benar kan. Termasuklah Kristian juga. Itu je. Tapi dia tak ada lah, kalau kau semayang dibunuh, tak ada pula. Kalau tanya dekat orang Rusia, betul ke kalau kau semayang kena bunuh? Tak, dia kata. Mungkin masa tu mereka masih terima Melayu mengamalkan agama demi nak sungawal. Memanglah. Sebab agama ni, banyak-banyak agama yang paling susah nak diapakan, okey? Penganut dia yang paling susah nak dimurtadkan Islam. Jadi, nak tak nak, dia terpaksa juga berlembut. Nampak tak? Macam, okey, macam masa Rusia, Soviet Union menyerang Afghanistan. Kenapa salah satunya Rusia gagal? Kenapa? Salah satunya, apa yang perlu dapat tahu kan, tentera-tentera orang tu dia menggunakan tentera yang di negeri bahagian selatan. Tentera Soviet Union bahagian selatan, maknanya dia Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, segala tantan kan. Itu dia hantar. Dia hantar pergi ke Afghanistan. Itu yang ramai tentera belot. Sebab apa? Dia tahu, yang aku bunuh ni bangsa seagama dengan aku. Tu salah satu sebab tu yang dia orang gagal tu. Ramai yang belot. Tak jadi macam Tibet. Mereka dihancurkan. Ya, betul. Dia macam ni. Macam di China tu, kita Islam minoriti. Ya. Itu yang banyak dia apa tu. Tapi macam kat kita pula, kita masa tahun 40-an tu, kita Islam majoriti.
Susah dia nak apa. Okey, nak pula kau telah melukai hati orang Melayu masa tu kan. Nak lagi susah. Okey. Teruskan tap like, terima kasih. Dan silakan bagi komen, baru galakkan. Walaupun PKM nampaknya tidak berusaha bersungguh-sungguh untuk menghapuskan pasangan orang Melayu tu, PKM meneruskan juga usahanya untuk menarik simpati orang Melayu. Dari awal lagi, PKM tak bersungguh. Seawal tahun 1940-an, 40 ya. Saya ingin tahu perbezaan PKM dengan Regimen 10. Regimen ke-10 ni adalah mereka PKM anggota Melayu. Itu je beza dia. Mereka benar demi tidak mengembangkan. Tapi jika komunis bertapak, doktrin agama hilang. Betul cakap Abdul Mansur tu. Kalau macam bila dah bertapak, macam Pak Long pergi Kazakhstan kan, beberapa tahun lepas, kita semayang, masa tu dah ada masjid semua ada lah kan, dia orang semua. Pak Long pergi semayang, masa semayang tu dia orang tu banyak tuan kita datang tu. Pak Long dengan Pak Long lah semayang subuh sama dia orang. Lepas tu berbual dengan dia punya imam tu. Dia pun cerita. Dia kata amalan minum satuan PKM. PKM dengan Regimen ke-10 tu sama. Macam ni, Regimen ke-10 tu adalah mereka yang menentang kerajaan, di anggota ialah orang Melayu. Sama ada mereka tu mengamalkan pahaman komunis, wallahualam. Kalau untuk dia cakap. Orang komunis tu nak halau British. Dia macam ni. Ahmad Dhani kalau tuan masuk sini daripada awal lagi, okey, kita akan nampak kebanyakan orang Melayu waktu tu yang lari ke hutan, okey, kerana mereka takut ditangkap oleh British. Pada Jun 1948, diorang plan komunis dah berjaya menghasut Kesatuan Sekerja, parti-parti yang berdaftar ni kan, tunjuk pasal besar-besaran tu. Tapi kerana kecekapan SB kita kan, dapat potong tangkap, dia buat gerakan tangkap sebesar-besaran. Masa ni lah Cimpeng pun lagi masuk hutan. Yang orang kita Melayu ni yang British kata berhaluan kiri. Dia senang je, berhaluan kiri tu maknanya kau bukan UMNO lah. Itu je. Okay? Yang berhaluan kiri ni ada pilihan. Kalau kau nak stay, kau kena tangkap. Okey, kena tangkap lah. Kalau tidak, kau lari. Nak lari kat mana? Lari ke hutan lah. Lepas tu dah duduk dalam hutan tu, nak balik takut kena tangkap. Jadi, nak join siapa? Itu dia join bersama-sama dengan komunis. Tak semesti dia untuk menganut pahaman komunis. PKM tak sempat masuk arena politik. Tak sempat sebab parti tu diharamkan selama 48 dah diharamkan. Sebelum tu dah ada. Sebelum tu sah, parti sah. Parti yang sah. Sebelum tu. Jadi cara dia nak masuk arena politik adalah menggunakan dia punya Barisan Bersatu. Barisan Bersatu ni adalah dia ni yang menyerap masuk ke parti-parti politik yang sah. Dan juga Kesatuan Sekerja. Dia orang ni lah. Ya. Orang kita Melayu kita, okey, yang masuk pergi ke yang dikejar oleh British nak tangkap British masuk ke hutan, dia orang berjuang untuk menentang British. Takkan Sam Syah Fakih tu seorang ustazah tu. Nak mengerti pahaman komunis, tak ada. Jadi masa tu yang jadi polis Melayu, jadi nasib tak baik lah. Dia macam ni lah menurut masa. Masa tu kan kita belum merdeka lagi. Nak buat macam mana? Kan? Jadi memanglah ramai anggota polis kita daripada orang Melayu, orang India, Bengali banyak kan. Ada tadi mention KMM cenderung kepada itu teori. Kita tak berani nak menuduh lah. Sebabnya macam ni. Masa tu kan, siapa saja parti politik yang tak selari, yang tak in favor of British, dia kata berlawan kiri. Nampak tak? British ni masa tahun 40-an tu, 48, 49, 50 kan, mereka tiada tapak untuk berjuang menentang British. Jadi komunis dalam. Betul kita mereka masa tu. Dia lagi ke hutan, tak ada tapak, jadi ni lah senjata komunis provide.
Bagi. Tu Regiment ke-10 tu memang dianggotai oleh orang Melayu. Cuma kata silap Palung kalau anda baca buku karangan Cimpeng, dia kata banyak-banyak Melayu yang betul-betul menganut pahaman komunis Rashid Madin, dia kata. Macam masa Bukit Kepong tu kan, yang diketuai oleh Mahindra yang mengetuai serangan Bukit Kepong. Ya. Oh, sekolah. Okey. Jadi kita nampak tak, British, macam mana cerita dalam live Pak Don dulu, British dia tahu sekarang ni pergolakan anak-anak jajahan diorang, negeri-negeri jajahan diorang, semua nak merdeka. Okey? Semua nak merdeka. Jadi dia pandai British ni. Kau nak merdeka tak apa, aku bagi mereka. Alah, kau nak merdeka, kau nak mentah negeri kau, pentahlah. Tapi ekonomi kau, hasil bumi kau masih hak aku lagi. Dengar baik ya. Ini British ni kan. Cara. Jadi British ni dari awal-awal lagi dah dia buatkan sekolah Inggeris. Okey? Ini semua ni anak-anak yang berbahasa Inggeris ni dia nak mulakan supaya jadi liberal tau. Okey? Dan senang nak dikatakan ni nak dimul, nak diacu nanti. Sebab mereka ni akan bakal jadi pemimpin nanti. British tahu, dia tak boleh lagi dah. Memang dia kata paling lewat pun tahun 60 habislah kata. Jadi kan dia dia punya taktik tu berjaya. Anak-anak yang bersekolah daripada sekolah Inggeris ni kan, lepas tu dia pergi ke England belajar kan, balik dia masih semangat nasionalis, nakkan kemerdekaan. Okey? Dia nakkan kemerdekaan. Kalau nak sebut nama, kawan tahu sebut siapa dia kan. Jadi dia pun tubuh mati politik. Jadi British nampak ada dua golongan Melayu sekarang ni. Satu golongan yang pendidikan Inggeris ni. Satu golongan pendidikan Melayu atau pendidikan sekolah pondok. Memang dari segi pahaman pun kan, mereka pendidikan Inggeris ni dah lebih pada liberal atau sekular dibandingkan pendidikan Melayu dan sekolah pondok ni. Nampak tak? Jadi bila dia tubuhkan parti, dia tak sebulu tau. Pandangan dia lain sikit. Yang pendidikan Inggeris ni, dia boleh berlembut dengan Inggeris. Sebab itulah yang Inggeris nak. Itu yang Inggeris mahukan. Jadi itu yang dia panggil diorang ni berhalung kanan. Anak didik diorang ni, kalau nak bagi mereka pemelajaran Melayu nanti, melalui golongan ni. Okey. Yang satu lagi ni, yang kiri ni, PKMM ke apa semua kan, yang macam boleh sebut nama lah kan, Ahmad Mustaman ke Brunei Elmi ke, and the gang semua tu kan, dia cap kiri. Nampak? Jadi bila nak merdeka, dia bagilah golongan kanan ni, dia naik. Golongan kiri ni memang dia lanyak cukup. Sebab apa? Kalau golongan kiri ni naik kan, kalau misal katalah yang dipanggil golongan kiri, naik kan, naik aja kan, paling jamin lah British tak akan dapat meninggalkan legasi dia. Macam mana Indonesia buat macam tu lah. Belanda payah habis, tak ada dengar apa-apa pun. Tapi bila golongan ni yang dia didik ni, yang kanan dia naik kan, ladang-ladang masih British punya. Betul tak? Perlu nak cerita korang lah kan, ladang-ladang British punya. Sam Darby, Guthrie, Bowstead semua tu. Betul tak? Sampai tahun bila? Pulang tanya sampai tahun bila dapat dia gampang. So buruk-buruk orang kutuk-kutuk Mahathir ni kan, kita kena berterima kasih dengan Mahathir tau. Dia dapat gampang daripada semua tu. Kalau dalam saya katakan British benarkan golongan kiri ni kan, golongan kiri ni yang meneraju kemerdekaan, habis Bowstead ke Guthrie ke merdeka aja, habis ambil dia anak Melayu ataupun inilah tanjakan dia. Jadi kita kena berterima kasih pada leader dia, of course lah, Tun Mahathir. Tapi ni Datuk Khalid dengan Tun Ismail ni, dua orang ni, dia dengan orang bawah dia lah plan macam mana kan. Itu
Nampak tak kena jadi British ni dia tahu, dia smart tau. Merdeka, undang-undang kita pun ikut diorang. Macam-macam ikut diorang. Cuba kalau golongan kiri ni masuk naik masa tu. Kau ingat? Tak mahu dia dah. Kan? Itu cerita dia ya. Idea tu Tun M lah. Jadi yang menjalankannya tu spearhead the action Datuk Khalid dengan Ismaili. Khalid dengan Ismaili tu. Sampai sekarang. Nampak tak? Jadi golongan kiri yang dipanggil, yang memanggil golongan kiri itu siapa? British yang manggil golongan kiri. Bukan apa nak beliau kita mengatakan kami golongan kiri, tidak, British. Dia buruk-burukkan golongan kiri, kata golongan kiri ni mirip kepada komunis lah, mirip kepada apa semua, dia buruk-burukkannya. Betul ke? Takkanlah ni cakap adat lah kan, logik kan? Takkanlah anggota-anggota golongan kiri itu kan, yang dipanggil golongan kiri itu kan, tak ingat macam mana keganasan, kekejaman komunis masa tahun 1986. Takkan tak ingat kan? Nampak kan? Ni Pak Long punya teori lah ya. Okey. Dia burukkan kemudian sehingga dipanggil. Iya. Selain daripada UMNO, semua golongan kiri. Anak didik dia, Tengku Deraman, Tun Razak, Tun Dr. Ismail, Chen Lok, apa lagi? Ketua polis, ketua menteri apa tu? Orang Serani, lupa apa dah. Allah, tengok. Semua tu anak didik dia. Tapi kita bersyukurlah semuanya kita merdeka kan. Ya, dia yang mengasaskan PAS. Betul. Itu sebabnya masa tu golongan-golongan berpendidikan Melayu dan sekolah-sekolah pondok ni, mana yang tubuhkan parti itu, dia gelarkan kiri. Sebab apa? Perjuangan dia lain tau dengan yang golongan kanan ni. Tak sama. Dia orang ni perjuangan dia, kalau dia nak keluar, dia nak tolak British, tolak habis semua. Tak ada tinggal legasi dah, habis semua. Golongan kanan ni dia berjuang untuk kemerdekaan juga, tapi dia masih boleh berlembut, boleh kata orang ni apa dengan British. Tu berita apa dia orang, favor dia orang. Nampak? Akhirnya haluan kiri tolak komunis sebab memang tak, haluan yang anak-anak Melayu kita yang haluan kiri tu, dia orang tak ada pun nak tengok komunis. Okey? Betul, Islam fundamentalis pembawakan awal parti PAS. Kalau kita tengok pun, pencetus semangat kemerdekaan ni datang pada ulama-ulama. Baru dah cerita dengan live Pak Long tahun lepas. Pencetus kemerdekaan ni ulama-ulama. Itu yang British nampak tu kan. Dia hentaknya golongan ulama ni. Dia tak benarkan golongan ulama ni buka sekolah di bandar-bandar. Nak kau pergi corok kampung dah buka sekolah pondok banyak. Golongan ulama ni lah yang apa? Seawal tahun 1900 lagi. Macam Tok Janggut tu kan, Hasan Munas kan, ataupun tarikh mereka pun rujuk Dr. Ali Agama. Ibrahim Yaakob, Ibrahim Arim Kajai, semua tu memang tu semua terawal lah tu. Yang mana pelajar mentaliti British memanglah itu kalau kata, apakah tujuan dia menubuhkan, menubuhkan sekolah-sekolah yang berorientasikan penjajah. Contoh Malay College Pulau Kansar, sekolah Pak Long, King George, English College. Mana sekolah nama apa lah semua tu. Itu nak melainkan anak Melayu berpendidikan Inggeris. Memang Pak Long berpendidikan Inggeris, tapi alhamdulillah Pak Long kata orang ni Methodist semua tu. Pak Long kata orang tidak incline pada British. Memang orang-orang ni lah yang anak-anak muda ni lah yang dia hantar ke keluar negara, ke England lah kan.
balik kan. Inilah dia yang dibenang yang diharapkan untuk kalau nak beri kemerdekaan nanti dengan dia orang. Nampak tak? Sebab dia orang ni boleh buat bunding. Sebab apa? Dia punya thinking dah lain. Jadi dia mulalah memburuk-burukkan geng-geng Rahim Kajar, Nurdin Almi semua tu dia buruk-burukkan. Dia kata ini berhaluan kiri, mirip pada komunis. Dia ni dia fitnah. Pak Long bukan Pak Long bukan orang politik Pak Long tak ada pihak mana-mana, tapi Pak Long cerita berfakta sejarah lah. Itu je. Yang memfitnahkan British. Okey. Okey, kita sambung lagi kan. Walaupun PKM nampaknya tidak bersungguh-sungguh untuk menghapuskan prasangka orang Melayu itu, PKM meneruskan juga usahanya untuk menarik simpati orang Melayu. Okey. Ini disebabkan mereka yakin betapa perlunya mereka mempengaruhi orang Melayu dengan segera. Tambahan pula pada masa ini waktu itulah tahun 1979 tu tak sampai 100 orang gerila komunis dari Semenanjung Malaysia yang masih bersama-sama dengan PKM di lautan sempadan Thailand, tak sampai. Yang ada semua tu orang tua-tua, ada dulu dah tua kan. Yang dulu-dulu tu lari daripada British kan. Matulah. Dah tua orang dah Sanun. Kebanyakan semua mati ke Sanun lah. Sekarang dekat kampung komunis kan. Kesemua mereka sudah tua kan, betul? Semua umur sudah tua dan tak mampu lagi untuk berjuang. Yalah, dia orang lagi tahun 48. 48 dia lagi masuk hutan. Lepas tu dia mundur lagi umur 20-an kan. Umur 20-an. Sekarang ni 48, 78 berapa umur dah? Dah 30. Jadi umur dia berapa? Umur dia 50 ke atas. Semua masuk harga emas dah. Dah tak ada apa. Jadi sebenarnya bukan jadi aset, jadi liability daripada komunis. Itu yang masa paling cerita tu yang komunis PKM membuatkan recruitment drive tu kan. Kita ambil anak-anak muda. Dengan tengah garah ambil anak-anak muda tu, PKM telah diresapi oleh ada agen-agen kerajaan masuk. Jadi British pun kuat propaganda. British kan lagi kuat propaganda. Setelah mereka tiada keperluan PKM nak berjalan. Memang betul. Itu sebab, okey, masa sebelum mereka Melayu, parti-parti Melayu ni kan dia boleh hand in hand bersama dengan komunis. Apa? Tujuan dia nak untuk mereka. Itu sebab ramai orang Melayu pun masuk masuk ke hutan. Mana lagi ke hutan berjuang. Tapi ada juga yang berjuang di luar kan. Okey. Bila saja mereka habislah. Kalau PKM benar-benar ikhlas dalam perjuangan dia, bila habis mereka letak senjata. Tengku Rahman dah bagi peluang suruh letak senjata. Berapa kali? 2 kali Tengku Rahman suruh. Masa selepas mereka tu Tengku Rahman bagi selama 3 bulan tu untuk dia meletakkan senjata. Tengku Rahman offer kena serah diri. Kau tengok Pak Long punya live yang sebelum ni. Kau pergi ke YT kan, kau tengok cari Pak Long Anggul. Ada pun cerita tu. Bayangkan. Tengku Rahman tu pun dia bagi tu 3 bulan. Tak mau juga menyerah diri. Jadi di situ nampaklah akan ketidakikhlasan dia orang. Apa alasannya? Dia kata, Tengku Rahman ni boneka British. Cuba kebayangkan itulah bagi Pak Long lah, semat tak semat cimpeng lah. Bagi Pak Long dia bangang lah sikit. Minta maaf lah orang begini cimpeng ni bangang lah. Kalau dia orang semat kan, masa lapis saja tanah mereka, lepas dari tanah mereka, kalau yang semat Tengku letak senjata, dia letak senjata. Pak Long lah. Okey, letak senjata, keluar, menyerah. Okey. Lepas tu cuba bayang, kalau dia bergerak secara aktif, secara halus kan, melalui perlembagaan, maknanya melalui parti-parti yang berdaftar kan. Kau rasa? Dan hilangkan dia sebab apa? Dia ada 2. Teras perjuangan komunis ada 2. Satu, dia kata kena berjuang menggunakan senjata. Satu lagi, dia teras dia berjuang melalui perlembagaan. Senjata tu tak boleh perang kan. Perlembagaan mana berjuang melalui parti-parti politik. Macam kat Itali, macam kat Perancis tu. Kalau dia smart kan,
Tengku Sultan Jawatan, Tengku offer tu. Letak senjata, menyerah. Tengku offer, hampa menyerah. Mai. Cuba kalau dia apa tu okey, menyerah. Kan? Dia orang kan ada dua, kata orang ni, macam ni tak panggil lah, kumpulan yang support dia orang ni kan. Satu Gerakan Bawah Tanah, satu Barisan Bersatu. Kalau dia smart, dia menyerah, lepas tu kan dia gunakan Barisan Bersatu dia secara perlahan. Dia boleh berpolitik. Itulah. Dia kata dia demokratik. Kalau dia demokratik parti komunis boleh buat parti dan buat politik. Memang. Tapi dia orang tak boleh buat nama Parti Komunis Malaysia, tak boleh. Kan? Itulah mungkin Parti Demokratik Rakyat Malaysia. Nampak tak? Nampak tak? Kau faham tak apa maksud Pak Long ni? Cuba fikir semua. Letak senjata keluar, okey. Kita tak boleh letak nama Parti Komunis. Okey, tak apa. Kita nak macam mana tu? Kita cari, okey. Masa tu ada Parti Buruh, Parti Rakyat Melayu, Parti Sosialis ada. Parti Tindakan apa? Rakyat apa? Ini itu paling cakap. Salah satu kelemahan Parti Komunis Malaysia PKM, salah satu kelemahan dia orang, okey, tidak mempunyai pemimpin yang betul-betul berwawasan, berwibawa. Cimpeng tak smart sebenarnya. Kalau dia smart kan, dia tahu, dah nampak dah memang tak boleh menang lawan apa ni, lawan senjata. Yalah, lawan secara apa ni, secara perlembagaan. Sakit kita. Pemimpin gerila pun, itu pun taktik perang tak smart. Bayangkan. Itulah dia orang ya. Jadi apa ni, orang-orang Melayu yang dalam hutan tu dia kata semua dah tua. Semua sudah tua dan tak mampu lagi untuk berjuang. Sedangkan tiada rekrut baru dia ambil. Yang ada semua tu 30 tahun yang lalu dia kata. Maknanya tahun 40-an, 48-nya anggota je. Okey? Nampak Soviet Union awal-awal kata pujuk orang Melayu. Dia tak mau PKM tu dikatakan parti sebagai Chinese base atau Chinese led. Tapi kesilapan komunis macam Pak Long kata lah kan, masa kes lepas Melayu Jepun yang kalah tu. Itulah kes dia. Okey. Walaupun berbagai taktik dan usaha dijalankan oleh PKM sejak dibentuk pada tahun 1930 April 1930 ya. Ingat itu. Tahun komunis ditubuhkan 30 April 1930. Komunis ditubuhkan di mana? Okey. Pada 30 April 1930 di Batu Kikir, dan masa tu Ho Chi Minh sini datang merasmikannya. Negeri Sembilan lah senang Komunis tu bukan Negeri Sembilan, kat Kikir lah. Masa tu ni datang Ho Chi Minh sini datang. Itu perlu cakap dalam Pak Long kata, kalau dia orang bijak, dia orang tak perlu angkat senjata. Dia orang kena konsentrate menggunakan dia punya barisan rakyat ni. Ya, pasal dalam untuk bergerak secara demokrasi, secara berperlembagaan. Pelan-pelan ngasut rakyat kan. Untuk memihak kepada komunis. Dia tak buat. Itu je. Nampak Kalau siapa pandai mengkaji kan, itu sebab perlu kita kaji sejarah, jadi kita nampak. Tujuan Pak Long nak bercerita pasal sejarah ni biar kita nampak macam mana perjalanan sesuatu tu. Jadi masuk analitik politik, maka mereka bolehlah berjuang atas pahaman mereka. Ya. Sekarang ni tak perlu nak katakan kita faham komunis, tak perlu. Yang pentingnya menguasai kerajaan tu je. Okey. Jadi kita kena hati-hati lah, kita dah tahu tu kan. Okey.
Itu sebab selagi orang Melayu pegang pada Islam, selagi itu susah lah. Ya. Tapi sekarang memang tak ada, dia takkan gunakan nama-nama komunis tu. Words komunis tu adalah satu benda yang kata ni tabu ataupun menghantui pemikiran orang Melayu. Dalam komunis, komunis aku tak nak. Betul tak? Kan? Kalau dengar, betul, nak dapat komunis je. Kalau sebut dan gunakan nama komunis, orang takkan nak je, tak nak. Tapi kata, oh kita berjuang di atas dasar demokrasi. Kan ramai yang tak kan? British tak sekat penumbuhan PKM. Sekat. Tahun 48 dah diharamkan. Tapi sebelum tu dia tak ada lah. Yelah masa tu British nak ambil hati MPAJA kan. Tahun 45, 46 lepas sebabnya Parti Komunis Malaya masa ditubuhkan tu kan 1930 tu tak ada sekat. Ya. Dia masih ada. Cuma dia diharamkan tahun 1948 lah. Tu nak kalahkan Jepun, PKM dia beri muka. Maksud Fred macam mana tu? Nak kalahkan Jepun, PKM dia beri muka. Maksud macam mana tu? Masa World War II, yang masuk ke hutan MPAJA, memanglah dia orang masuk ke hutan MPAJA, okey? Dia masuk. Lepas tu British nampak, dia ni menentang Jepun. Kita bagilah bantuan. Tu bagi bantuan tu. Dan Force 136 pun turun sama bagi latihan kat dia orang. Tapi sebenarnya kan, kalau kita tengok lah, masa Jepun memerintah, MPAJA tak ada lah sangat pun pergi menyerang Jepun, tak ada. Dia usik-usik gitu je. Sebab apa? Dia orang boleh tak mahu anggota-anggota dia terbunuh. Sebab dia ada plan lain. British yang PKM dan beri senjata berjuang, betul. Memang British yang latihan. MPAJA tu pada awalnya adalah dianggotai oleh Cina yang berpaham komunis dan juga nasionalis Kuomintang. Okey. Yang bagi tanah kampung baru dapat tu, itu adalah plan Harold Briggs untuk mengekang pengaruh komunis masa tu. Tujuan dia. Kalau ni Umi Tok boleh tengok palunya live yang sebelum ni, ada YT cari Wak Long King, ada palu cerita tu. Apakah rasional dia tu kan Harold Briggs buat macam tu? Ya. Sebab apa masa tu Sir Harold Briggs ni Pesuruhjaya British yang kedua, okey. Dia nampak tau, dia masa tu kan dia tengah menentang keganasan komunis tahun 48 sampai 60 tu, itu ada waktu darurat. Masa tu komunis gerila, bila kita sebut komunis ni kan, dia ada 3 bahagian, okey? Kita kena faham tu. Bila sebut komunis kat tanah Melayu ni dia ada 3 bahagian. Pertama, gerila dia, angkatan senjata dia orang. Yang pergi perang ni, angkatan senjata dia orang. Kedua, underground dia orang, pergerakan bawah tanah. Tugas pergerakan bawah tanah ni, dia ni lah mendapatkan makanan, mendapatkan kewangan, mendapatkan apa lagi, semua bantuan lah, logistik, ya, untuk komunis di hutan. Dan juga dia orang juga lah bertanggungjawab untuk melakukan pembunuhan-pembunuhan di bandar. Okay. Itu punya underground. Pada cerita kena ada 8 jenis underground dia orang. 2 hari 3 hari live lepas pernah cerita kena. Okey. Itu kedua. Yang ketiga, Barisan Bersatu. Barisan Bersatu ni yang dekat luar, dia ni tak ada buat senjata, tak ada. Dia lebih kepada menyebarkan ideologi komunis secara halus dan berperlembagaan. Itu dah. Nampak 3 golongan, dia ada 3 golongan. Jadi kita kena faham tu. Jadi kenapa ada wujud di kampung-kampung baru tu, masa tu golongan ketiga ni, golongan kedua ni membantu golongan pertama. Golongan pertama tu gerila-gerila lah, dia dipanggil angkatan bersenjata bebas dia orang. Okey. Golongan-golongan yang dia punya underground dia ni banyak kat kampung-kampung, tempat-tempat terpencil ni kan. Banyak kat situ. Okay.
Jadi dia orang ni yang bebas tu bagi bantuan makanan, bantuan perubatan, macam-macam bantuan yang dibagi dekat komuniti hutan ni. Jadi Harold Briggs nampak macam tu, okey, sekarang ni kita ambil dengan dia orang, kumpulkan dia orang. Dia buat satu tempat penempatan di kampung baru. Terpaksa buat. Kalau tak buat, susah nak kalah komunis tu. Macam ni, Merong. Tak kisahlah kita kerja dengan British ke ataupun dengan kerajaan Melayu ke masa tu kan. Tapi bagi Pak Long kita kena hargai lah ya. Perjuangan orang Melayu kita ni dalam menentang komunis. Kita kena ingat ya. Mana mereka-mereka yang jadi askar, polis masa zaman British tu, yalah, memanglah dia kerja dengan British. Tapi kalau tak kita anak Melayu kita yang masa tu bangun untuk masuk askar, masuk British, siapa masuk askar, masuk polis, siapa yang nak buat? Masa tu dia orang masuk askar tu kan, masuk polis tu ke atas dasar nak nak mempertahankan negara. Walaupun masa tu perintah British. Memang banyak orang kata dia tu ada sampai kata baru British. Tak boleh kata macam tu. Tak mahu dia orang putih datang ke tanah Melayu dan nak masuk askar jadi polis. Tak mahu dah. Tak mahu dah. Siapa kada yang sanggup berjuang mengadakan nyawa untuk menentang komunis masa tu? Anak Melayu. Ada anak orang Cina pun ada. India pun ada. Lepas tu tentera-tentera pada India, pada New Zealand, pada Fiji, pada Gurkha. Rakyat British yang berkulit putih mata biru tu cuma jadi pegawai-pegawai ya. Kalau dekat Iban. Ada Nabi Putra Sanun. Nampak? Tu dia. Okey. Apa lagi kata? Okey. Komunis juga mula merasakan perjuangan mereka tidak akan sampai ke mana sekiranya mereka tidak menyatukan kem-kem kekuatan mereka kembali. Kekalahan mereka terima juga mungkin mendorong PKM-KR dan PKML bergabung semula satu barisan. Okey, salah satu kelemahan dia orang sebab dia pecah tu kan. Okey. Kalau Pak Long hidup zaman British tu kan, Pak Long masuk askar, tak apa. Pak Long bangga sebab apa? Pak Long melawan komunis. Kalau kau nak kawan, Pak Long kau jadi askar British. Nak buat macam mana? Masa tu tanah Melayu mereka lagi. Dah merdeka tu baru dah nama askar. Walaupun belum merdeka masa tu kan, askar kita, polis pasukan selamatan kita dipanggil apa? Dipanggil askar Melayu Diraja. Polis Diraja. Salah? Kalau nak lawan British masuk komunis, mereka bagi senjata tak? Kalau nak lawan British masuk komunis, mereka siapa yang ada tu dia bagi. Dia ada senjata Smart dia orang ni. Masa perang Jepun tu kan, okey, British turunkan banyak senjata-senjata ni kan, dia tak guna mana. Dia suruh orang simpan kebanyakannya. Majoriti dia suruh simpan sebab dia dah ada plan. Dia tahu bila Jepun dia kalah nanti dia nak gunakan tu senjata balik semula. Tu sebab dia. Kedua, dia mengelakkan daripada berperang dengan Jepun. Milih lagi je. Kita gunakan British nak gunakan aset-aset lawan komunis. Tak baik cakap baru British. Betul tu Aki tu, betul. Kita atuk nenek kita tu yang berjuang masa perintah British tu bukan baru British tau. Dia bangun sebab apa nak menentang komunis. Bukan nak sokong komunis, cuma jangan terlaris dia perkataan asas. Okey. Jadi kan dia cubalah masa tahun 80-an kan, dia cubalah semula nak menang Timur Melayu tapi tak berjaya lah. Sebab berkena isteri kisah silam tu kan, sejarah kita dapat lupa sejarah kezaliman dia pada Melayu kan. Jadi satu lagi dia perasan kan, okey, ni taktik dia lah, konon-kononnya masuk 80-an ni, kita kena kembali ke masa kepada rakyat ya. Kita ulang Kedua, kita cuba menang Timur Melayu, apa cara pun cubalah. Walaupun dia tahu takkan dapat kan. Ketiga, kita kena bercantum dari semula. Kau kena ingat, tahun 68 dengan tahun 71 ada perpecahan berlaku dalam Parti Komunis Melayu. Daripada satu tu jadi Parti Komunis tu kan, yang dipimpin oleh Chimpeng, dia dah pecah.
Satu panggil Parti Komunis Kumpulan Revolusi. Satu lagi Parti Komunis Marxist and Lenin lah. Marxist and Lenin. Memanglah betul jahat. Sampailah sekarang kat Palestin dia yang mula. Memanglah dia yang mula. Salah seorang itu yang kata orang ni aktif dalam penubuhan Palestin, siapa tahu? Henry Geni. Memang elok Henry Geni kena bunuh datang menayah ni. Ya, komunis berpecah macam tu Jadi ada 3 kumpulan. PKM asal, pimpinan Cimpeng, PKM dia berpusat di Betong dan Weng, sepadan Tenun. Lepas tu PKM kumpulan revolusi dekat Sadau. Dan satu kumpulan Marxis ni PKM Marxis dan Lenisis yang berada di Betong juga. Itu ni benda lemah tu. Masing-masing dah bergerak tak secara sendirian. Pangkalan dia ke Betong tu 2, satu belah barat tu belah timur. Kita muliakan pula nama Templar Henry Geni. Henry Geni tu salah seorang yang terlibat dalam menubuhkan negara Israel, kalau kau nak tahu. Sebab itulah PKM Cimpeng menyerah diri. Dia bila Cimpeng tak menyerah diri tu. Okey, perlu kena ingat korang, yes. Komunis tidak pernah menyerah diri. Dia cuma letakkan senjata saja. Ingat tu. Komunis tak pernah menyerah diri. Dia letak senjata saja. Okey. Jadi untuk katakan ni nak jadi kuat semula, dia macam 3 parti yang PKM yang pecah ni dia cantum semula. Okey, dia cantum semula. Okey. Kita sentuh sikit tentang perletakan senjata PKM. Tapi sebenarnya nak cerita kemudian nanti. Esoklah cerita pasal perletakan senjata PKM ni.